Pada suatu malam yang hening, ketika awan gelap menggantung rendah di langit Kuala Lumpur dan hujan rintik-rintik membasahi jendela kaca penthouse mewah yang menghadap ke arah menara berkembar Petronas, Zamani duduk sendirian di sebuah kerusi rotan usang yang menjadi satu-satunya perabot lama yang dibawa dari rumah ibunya dahulu. Di tangan kirinya, secawan kopi hitam yang telah lama sejuk. Di tangan kanan, sehelai foto lama, dirinya bersama Nur Juliana Abdul Rani. Wanita yang dahulu pernah dipanggilnya cahaya hidup, kini menjadi bayang kelam yang menghantuinya. Tiada siapa menyangka. Bagi peminat, Zamani Slam adalah ikon yang penuh ketenangan. Tidak pernah terlibat dengan sebarang kontroversi berat selepas melalui fasa pemulihan daripada ketagihan yang hampir meragut segalanya. Namun malam itu, buat pertama kalinya, dia bersedia memecah kesunyian. "Saya sudah simpan ini terlalu lama," katanya perlahan, suara serak dan berat seperti menanggung beban bertahun. "Dan saya tak mahu bawa rahsia ini ke liang lahat." Permulaan luka. Senyuman yang menipu. Dunia semuanya bermula pada tahun ketiga perkahwinan mereka. Di hadapan umum, Zamani dan Juliana tampak bahagia, menghadiri majlis bersama, bergambar mesra, memberikan ucapan cinta di media sosial. Namun, hakikatnya, di balik pintu rumah, syurga itu mula bertukar menjadi penjara. Juliana, wanita yang disangkanya pendukung setia, perlahan-lahan berubah menjadi seseorang yang tidak dikenali lagi. Segala pergerakan Zamani diperhatikan, dipersoalkan. Setiap message, setiap panggilan, malah setiap nafasnya pun diragui. "Dia akan periksa telepon saya setiap malam," ujar Zamani, tangannya menggigil sewaktu bercerita. "Kalau saya terima message daripada rakan kerja perempuan, saya akan dituduh macam-macam. Pernah satu malam, hanya kerana saya balas okey kepada seorang wartawan, dia koyak baju saya dengan kuku sampai dada saya berdarah. Namun itu baru permulaan. Zamani mula kehilangan kawalan atas kehidupannya sendiri. Juliana mula memutuskan siapa yang boleh dihubungi, siapa yang boleh dijumpai. Dalam diam, dia mengasingkan Zamani daripada sahabat-sahabat lamanya, termasuk ahli keluarga kandung. "Saya pernah tak dibenarkan balik kampung jumpa mak masa Aidilfitri," katanya, nada tersekat. "Alasannya? Saya tak boleh balik kampung sebab mak saya penghasut." Dendam psikologi. Bila cinta bertukar, racun Zamani mengaku dia bertahan kerana cinta. Namun cinta yang buta menjadikan dia mangsa penderaan psikologi yang sistematik. Setiap kejayaan kerjayanya dipandang sinis. Jika dia mendapat tawaran konsert besar, Juliana akan menuduhnya akan berjumpa perempuan lama. Jika dia kelihatan terlalu gembira di hadapan kamera, malam itu dia akan dibicarakan di rumah seperti penjenayah. Dia pandai main perasaan. Bila saya nak keluar rumah, dia akan buat-buat sakit. Pernah saya batalkan 3 persembahan besar semata-mata sebab dia kata, sakit dada, tak boleh bernafas. Tapi bila saya call ambulans, dia senyum dan kata, "Baguslah, awak masih sayang saya." Saya tak tahu nak gelak atau nak menangis masa tu. Semakin hari, Zamani merasa dirinya hilang identiti. Dia tidak lagi menulis lagu, tidak lagi menyanyi dengan jiwa. Di atas pentas, dia senyum, tapi di dalam hati, jiwanya sudah mati perlahan-lahan. Setiap kali lagu cinta dinyanyikan, dia teringat bagaimana Juliana mempersenda liriknya. Konon nyanyi lagu gerimis mengundang, tapi balik rumah, awak menangis sendiri kat bilik air. Juliana ketawa, seolah-olah penderitaan Zamani adalah bahan jenaka harian. Titik pecah. Hari di mana air mata tidak lagi mampu mengalir, segala-galanya memuncak pada satu malam Oktober tahun lalu. Zamani baru selesai konsert kecil di Shah Alam. Satu konsert yang sebenarnya adalah momen besar untuknya, kerana itu kali pertama dia kembali berdiri di pentas selepas tempoh pemulihan suara.
Namun sebaik tiba di rumah, dia mendapati Juliana telah membuang semua pakaiannya keluar rumah, bersama sekeping nota. "Kau lebih pentingkan peminat daripada aku, jadi pergilah tidur bersama mereka." Malam itu, Zamani tidur di dalam kereta. Di tempat letak kereta bawah kondominium mereka, hujan turun lebat dan dia tidak punya selimut, tidak punya sesiapa. Saya menangis sepanjang malam, tapi bukan sebab dihalau. Saya menangis sebab saya sedar. Saya telah hilang diri sendiri untuk seorang yang tak layak menerima cinta saya. Dan dari malam itulah, Zamani tahu dia perlu bersuara. Bukan kerana ingin membalas dendam, tetapi kerana mahu membebaskan diri. Dunia perlu tahu, lelaki yang kelihatan tenang dan tersenyum itu sebenarnya sedang berperang dalam diam. "Saya bukan nak buka aib sesiapa," katanya, menatap keluar jendela. "Saya cuma nak orang tahu, diam saya selama ini bukan bermakna saya kuat, tapi kerana saya takut. Dan kini saya dah penat untuk terus takut." Setiap pagi selepas peristiwa malam Oktober itu, hidup Zamani menjadi satu ritual sunyi. Dia akan bangun sebelum subuh, duduk bersila di lantai ruang tamu sambil memegang set rosary usang milik arwah ibunya, hadiah terakhir sebelum beliau meninggal. Butir tasbih itu sudah kabur warna, namun setiap geserannya membawa sedikit ketenangan yang tidak dapat diberi oleh sesiapa. Hanya dengan itu, Zamani mampu menahan diri dari runtuh. Tepi tingkap di ruang tamu menjadi saksi bisu kepada kelukaan yang tidak pernah dipamerkan di media. Disitulah Zamani menulis, bukan lirik lagu, tetapi catatan harian. Setiap satu bermula dengan, "Hari ini aku masih hidup." Tidak ada irama atau melodi, hanya baris-baris ayat yang mengalir, seperti darah dari luka yang belum kering. Kadang-kadang, dia akan menghidupkan Walkman lamanya, yang sudah berumur lebih 2 dekad. Di dalamnya masih tersimpan kaset rakaman konser Slam di Stadium Negara, tahun 1997. Dia dengar suaranya yang dahulu, lantang, penuh tenaga, dipenuhi semangat. Dan dia ketawa kecil, sinis, seperti tidak percaya bahawa lelaki dalam rakaman itu dan dirinya hari ini adalah orang yang sama. "Dulu saya pernah berdiri depan puluhan ribu orang, tapi tak pernah rasa sunyi," katanya dalam satu temu bual, matanya tidak lepas dari pandangan jauh. "Sekarang saya tidur dalam senyap, dan sunyi itu menjerit dalam telinga saya sepanjang malam." Setiap inci rumahnya menyimpan kisah. Di dinding dapur masih tergantung whiteboard kecil bertulis, "Saya cinta kamu, Abang Juliana." Tulisannya kabur, hampir terpadam, tapi Zamani tidak pernah hapuskannya. Saya nak ingat bahawa pernah satu ketika dia juga pernah sayang saya, walaupun yang tinggal sekarang cuma bayang. Dalam peti sejuk masih ada 2 botol sos kegemaran Juliana yang sudah tamat tempoh. Dia tidak sanggup buang, kerana itu yang dia beli dengan senyuman ketika mereka masih baik. Di rak buku, terselit di antara kitab lama dan majalah hiburan, ada satu diari kulit coklat. Hadiah ulang tahun, perkahwinan tahun ke-7. Juliana tulis hanya satu ayat di muka surat pertama. "Kalau suatu hari nanti saya sakit, jangan tinggalkan saya." Ironinya, dia yang membuat Zamani sakit. Bukan secara fizikal semata, tetapi jauh ke dalam jiwa. Rakan-rakan lama mula perasan akan perubahan. Azan dari masjid berhampiran kedengaran saban waktu. Namun Zamani tetap tidak hadir ke surau seperti dahulu. Di warung kegemarannya, bangku kayu tempat dia biasa duduk sentiasa kosong. Makcik warung pernah berkata, "Dulu dia suka teh OI1, tak letak gula. Sekarang, dah lama tak nampak bayang." Zamani juga makin susut tubuhnya. Berat badannya turun hampir 10 kilogram sejak perpisahan emosi itu. Dia tidak beritahu siapa-siapa. Tetapi satu hari, dia pengsan ketika rakaman studio kerana tidak makan sejak 2 hari. Doktor menasihati agar dia berehat,
Tetapi bagaimana mahu berehat dari luka yang berakar dalam hati? Namun anehnya, di sebalik segala kesakitan itu, Zamani tetap menjaga nama Juliana. Tidak sekalipun dia menyebut kata-kata kasar atau menghina. Saya cerita ini bukan untuk jatuhkan dia, katanya, lirih. Saya cuma mahu dunia tahu bahawa lelaki pun boleh jadi mangsa. Lelaki pun boleh menangis. Dan cinta, kalau salah diberi, boleh membunuh perlahan-lahan. Setiap kali dia menyanyi lagu Kembali Merindu, kini suaranya bukan sekadar menyampaikan melodi, tetapi melakar rasa yang benar. Kalau awak dengar betul-betul, dalam bait-bait itu, ada rintihan saya. Dan penonton yang hadir, walau tidak tahu cerita sebenar, dapat merasa sesuatu yang dalam, yang menusuk. Kerana jiwa yang retak, bila dipersembahkan dengan jujur, akan terus meresap ke hati orang lain. Dan malam itu, ketika bulan penuh memancarkan cahaya pucat ke lantai ruang tamu, Zamani duduk semula di kerusi rotan usangnya. Di tangan, foto lama yang sama. Namun kali ini, dia tidak menangis. Dia hanya merenung dan berbisik kepada dirinya sendiri, satu hari nanti, kebenaran akan berbicara. Namun, tidak semuanya seperti yang terlihat di permukaan. Dalam diam, ada sesuatu yang Zamani masih sembunyikan. Sesuatu yang tidak pernah disebut dalam sebarang temu bual, tidak pernah ditulis dalam catatan hariannya, dan bahkan tidak diluahkan kepada sahabat paling rapat. Suatu potongan kecil dalam hidupnya bersama Juliana yang hingga kini masih menghantuinya, bukan kerana pedihnya, tetapi kerana ketakutan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa minggu selepas malam dia dihalau keluar, Zamani menerima satu panggilan yang tidak terjawab di telefon bimbit lamanya. Telefon yang hanya digunakan untuk kenalan tertentu, kebanyakannya dari masa silam. Nombor itu tidak dikenalinya, tetapi mesej suara yang tertinggal membuat darahnya membeku. Abang tak boleh lari. Dia masih tahu semuanya. Dan kali ini, dia takkan beri peluang. Suara itu bukan suara Juliana. Bukan juga sesiapa yang Zamani kenal secara langsung. Tetapi, cara penyampaiannya, seolah-olah orang itu tahu perkara yang bahkan Zamani sendiri cuba lupakan. Siapa dia yang dimaksudkan? Dan apa yang dimaksudkan dengan semuanya? Zamani mula resah. Dalam diam, dia menukar laluan hariannya. Jika dulu dia sering bersarapan di warung yang sama, kini dia memilih gerai terpencil jauh di hujung Taman Tasik. Jika dulu dia memandu ke studio melalui lebuh raya utama, kini dia memilih jalan-jalan kecil yang berliku. Seolah-olah cuba menghindar daripada sesuatu atau seseorang. Malam-malamnya makin kerap dihantui mimpi aneh. Dalam mimpi itu, dia berdiri di sebuah rumah kosong, dindingnya penuh coretan tangan, dan di sudut bilik ada kerusi goyang yang perlahan-lahan bergerak sendiri, di atasnya gaun putih Juliana. Tetapi gaun itu kotor, koyak, dan berlumur sesuatu seperti lumpur atau darah. Dia tidak pasti. Yang dia tahu, setiap kali dia cuba mendekat, gaun itu menghilang dalam gelap. Ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang Juliana sembunyikan selama bertahun. Sesuatu yang barangkali dia sendiri tidak sepenuhnya faham. Pernah satu malam, semasa mereka masih bersama, Juliana menghilang hampir 2 hari. Bila dia pulang, bajunya basah dan matanya kosong. Bila Zamani tanya ke mana dia pergi, Juliana cuma senyum dan jawab, "Saya pergi tengok masa depan kita. Tapi awak takkan suka kalau saya ceritakan." Zamani pernah fikir itu hanya gurauan pelik. Tapi kini, semuanya terasa terlalu ganjil untuk diabaikan. Ada sebuah bilik kecil dalam rumah lama mereka. Bilik yang Juliana tidak benarkan dia masuk. Katanya, itu tempat solat dan peribadi. Tapi Zamani masih ingat suatu ketika, pintu itu terbuka sedikit semasa Juliana tiada di rumah. Dia melihat di dalam dan terpaku.
Di atas meja kecil ada cermin besar yang diselubungi kain hitam, dan di depannya barisan bingkai gambar, semuanya wajah Zamani. Tapi yang menggetarkan, ada beberapa gambar yang telah dipotong, hanya tinggal mata, atau mulut, atau kening. Dia tidak pernah sebut hal itu kepada sesiapa. Dia tidak mahu dianggap gila. Tapi malam ini, ketika foto lama Juliana di tangannya terasa lebih berat dari biasa, Zamani mula bertanya kepada dirinya, adakah selama ini aku hanya mangsa cinta atau mangsa sesuatu yang lebih gelap? Suara-suara yang dulu hanya bergema dalam tidur kini semakin nyata. Kadang-kadang, semasa dia berjalan seorang diri di parkir bawah tanah, dia rasa seperti sedang diperhatikan. Lagu Gerimis Mengundang kadang-kadang tiba-tiba bermain sendiri di speaker rumahnya. Padahal sistem stereo itu sudah rosak sejak bulan lalu. Dan yang paling membingungkan, Juliana tidak pernah benar-benar menghilang. Tiada kenyataan rasmi dari pihaknya, tiada wawancara, tiada penafian, hanya kesenyapan yang panjang, seolah-olah dia sedang menunggu, atau mungkin sedang merancang. Zamani tahu, waktunya untuk terus diam telah berlalu. Tapi untuk berbicara sepenuhnya, dia masih belum bersedia. Ada terlalu banyak lubang gelap yang belum diterokai, dan setiap langkah ke dalamnya mungkin membawa lebih banyak kebenaran atau kebinasaan. Malam itu, dia menutup lampu ruang tamu, duduk di kerusi rotan usangnya, dan menulis satu nota di atas kertas kecil. Kalau apa-apa berlaku pada saya, jangan cari dia, tapi tolong cari kebenaran. Hari demi hari berlalu, dan suara Zamani semakin jarang kedengaran di corong radio. Tiada lagi penampilan mengejutkan di pentas, tiada lagi siaran langsung di media sosial. Para peminat mula bertanya kemana perginya idola yang selama ini menemani malam-malam mereka dengan suara yang menenangkan, mengubat luka yang tak terlihat. Namun jawaban tidak pernah muncul. Yang tinggal hanyalah beberapa bait kata yang dikongsi oleh seorang kenalan lama. Sehelai kertas yang kononnya dijumpai di dalam buku nota lusuh milik Zamani. Tulisannya miring, tergesa-gesa, hampir tidak terbaca. Tapi ada satu perenggan yang menggigit dalam, ada suara dalam dinding rumah lama kami. Malam-malam, ia memanggil nama saya perlahan, berbisik-bisik. Saya coba abaikan, tapi setiap kali saya rakam suara itu, hanya ada senyap dan nafas. Saya tak pasti sama ada itu nyata atau cuma sisa dari jiwa saya yang retak. Orang ramai mula berspekulasi. Ada yang mengatakan Zamani telah berpindah ke luar negara. Ada pula yang percaya dia sedang dirawat secara senyap di sebuah pusat rehabilitasi mewah. Tapi ada juga cerita-cerita yang lebih gelap. Cerita tentang rumah lama mereka yang kini kosong, tetapi lampunya masih menyala setiap malam pada pukul 2 pagi. Tiada sesiapa yang berani masuk. Mereka kata, kadang-kadang terdengar suara menyanyi. Samar, jauh, seperti dari masa silam. Juliana pula terus senyap. Tidak pernah tampil menjawab apa-apa. Media pernah cuba menghubunginya, namun setiap cubaan menemui jalan buntu. Dokumen rasmi menunjukkan dia tidak pernah meninggalkan Malaysia, tetapi tidak ada sesiapa tahu di mana dia berada. Seolah-olah dia telah melepaskan diri daripada dunia ini, atau lebih tepat, menyelinap ke dalam bayang-bayang yang tidak dapat dijejaki oleh sesiapa. Di kalangan penggemar teori konspirasi, kisah Zamani kini menjadi topik hangat di forum-forum gelap. Ada yang membedah setiap lirik lagu lamanya, mencari petunjuk tersembunyi. Ada yang bersumpah telah melihat Zamani berjalan seorang diri di sebuah pekan kecil di utara, berjubah putih, namun ketika dihampiri, dia hilang begitu sahaja, seolah-olah hanyut dalam kabus. Dan di media sosial, seseorang, tanpa nama, tanpa wajah, mula memuat naik potongan suara pendek setiap minggu. Hanya 10 saat, tanpa musik. Hanya bisikan.
Saya masih di sini, tapi bukan dalam bentuk yang kamu kenal. Komen bertalu-talu. Ada yang yakin itu hanya gimik promosi. Ada pula yang ketakutan. Tetapi ramai yang percaya itu adalah suara Zamani sendiri. Akhirnya, semuanya tinggal sebagai bayang. Tidak ada pengesahan, tidak ada kepastian. Hanya sisa-sisa cerita yang menggantung, seperti nota terakhir dalam sebuah lagu lama yang tidak pernah diselesaikan. Dan malam itu, saat angin meniup perlahan di celah-celah daun pintu rumah lama yang kini dikunci rapat, seseorang meletakkan sejambak bunga kering di depan pagar. Di atasnya, sekeping nota kecil hanya ditulis satu baris. Ada kebenaran yang tak perlu dijelaskan. Ia hanya perlu dirasa.